Assalamualaikum, nama saya Nur Aina Bila binti Muhammad Asyari dan nombor matrik saya 20231498 dan 79. Hari ini saya ingin membentangkan tentang pengaruh Barat terhadap masyarakat Melayu. Yang pertama, untuk pengenalan. Tidak dinafikan salah satu aspek pengaruh Barat yang paling menarik terletak pada bidang nilai etika. Nilai-nilai Melayu yang tradisional berteraskan prinsip amanah, kesopanan dan kepentingan hierarki kekeluargaan telah banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat yang mengutamakan individualism dan mencapai kejayaan dengan kekayaan tanah air. Sepanjang abad-abad ini, masyarakat Melayu berkembang maju dalam kerangka budaya yang meraihkan tradisinya yang kaya dan menjunjung nilai moral yang kukuh. Walau bagaimanapun, pengaruh Barat telah membentuk semula norma etika dan masyarakat mereka dengan ketara, memperkenalkan pelbagai perubahan transformatif. Dalam etika, masyarakat Melayu percaya bekerjasama, menghormati ibu bapa dan mengikuti tradisi mereka. Tetapi kerana idea-idea Barat, sesetengah orang kini berfikir bahawa mereka harus mempunyai lebih banyak kebebasan untuk melakukan apa yang mereka mahu. Setiap orang harus mempunyai hak yang sama dan mungkin terdapat kepercayaan dan nilai berbeza. Kadang-kala bertentang dengan kepercayaan masyarakat Melayu. Pengaruh dunia Barat telah menyebabkan perubahan ketara dalam tamadun, khususnya dari segi teknologi, pendidikan dan struktur sosial. Masyarakat Melayu telah mengalami transformasi yang mendalam dalam corak komunikasi dan cara hidup mereka hasil daripada pengenalan teknologi moden seperti internet dan media sosial. Kesan sistem pendidikan Barat terhadap struktur dan kurikulum pendidikan dalam masyarakat Melayu amat ketara. Pengaruh ini telah menghasilkan transformasi nilai tradisi yang sebelum ini ditekankan dalam pendidikan Melayu, seperti kearifan tempatan dan nilai keagamaan. Sistem pendidikan Barat mengutamakan pembangunan kemahiran berfikir kritis serta kemajuan sains dan teknologi. Akibatnya, berlaku peralihan secara beransur-ansur ke arah pendekatan pendidikan yang lebih moden dalam masyarakat Melayu, sejajar dengan amalan pendidikan Barat. Evolusi ini mencerminkan trend globalisasi yang lebih luas dan peningkatan kesaling hubungan budaya dan masyarakat. Kesan pengaruh Barat terhadap orang Melayu telah menimbulkan pelbagai kontroversi. Pada satu pihak, ia telah membawa kemajuan yang luar biasa dari segi teknologi dan pendidikan. Sebaliknya, ia telah mencetuskan perbincangan dan kebimbangan berhubung penghakisan nilai tradisi yang menjadi teras identiti budaya Melayu. Pertembungan nilai Barat dan Melayu telah membawa kepada perubahan dalam etika dan norma kemasyarakatan. Dan interaksi yang berterusan ini telah membentuk lanskap tamadun Melayu yang sentiasa berkembang apabila mempertimbangkan kesan pengaruh Barat terhadap etika dan tamadun dalam masyarakat Melayu adalah penting untuk mencapai keseimbangan yang harmoni antara nilai moden dan kepercayaan tradisional. Keseimbangan yang halus ini memastikan warisan budaya dipelihara dan dihormati di samping menerima kemajuan berfaedah yang dibawa oleh masyarakat global. Dengan mengemudi halus ini, orang Melayu boleh mengintegrasikan cita-cita Barat dengan berkesan tanpa menjejaskan identiti budaya mereka sendiri yang kaya. Sudah tentu, berikut adalah contoh ayat penyata yang boleh anda gunakan sebagai asas untuk menulis atau menjalankan penyelidikan berkaitan pengaruh Barat terhadap masyarakat. Dalam era globalisasi yang bercirikan aliran maklumat dan budaya dari Barat, masyarakat kita semakin terjedah kepada pelbagai nilai, teknologi dan norma yang dikemukakan oleh budaya Barat. Pengaruh ini membawa perubahan ketara dalam corak pemikiran, gaya hidup dan nilai-nilai murni dipatuhi oleh masyarakat kita, yang seterusnya membentangkan cabaran untuk mengekalkan identiti budaya tempatan sambil menerima pakai perkembangan positif yang dibawa oleh pengaruh Barat. Jadi, ayat ini boleh digunakan sebagai asas untuk meneroka bagaimana pengaruh Barat telah mempengaruhi secara meluas aspek kehidupan masyarakat kita, serta menimbulkan persoalan tentang bagaimanakah masyarakat tempatan bertindak balas atas perubahan ini.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Lisa Raini binti Muhammad Islan. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang kepentingan kajian. Interaksi antara budaya Barat dan budaya Melayu telah mengakibatkan perubahan yang sangat ketara. Salah satu impak yang paling ketara adalah gaya berkomunikasi yang telah berubah disebabkan oleh bahasa dan budaya Barat. Sebuah negara yang semakin terhubung memerlukan pemahaman dan penghargaan yang lebih dalam terhadap perbezaan budaya, dan bahasa Melayu memainkan peranan yang sangat penting dalam pencapaian matlamat ini. Kepercayaan tradisional dan agama juga telah terpengaruh oleh pengaruh Barat. Pandangan sekularisme, pluralisme dan liberalisme dari Barat kebiasaannya bertentangan dengan nilai-nilai yang telah diajar dalam agama Islam. Pemikiran-pemikiran baru ini telah mencetuskan perbincangan dalam masyarakat Melayu mengenai perubahan terhadap agama dan kepercayaan spiritual. Seterusnya, pengenalan budaya pop Barat melalui filem, muzik dan trend fashion telah menyebabkan beberapa aspek identiti budaya Melayu mengalami perubahan yang sangat besar, seperti keluarga besar dan tradisi telah mula terhakis dan digantikan oleh individualism yang lebih menonjol, terutamanya dalam kalangan generasi muda sekarang ini. Trend dalam hiburan Barat juga mempengaruhi gaya hidup dan fashion di seluruh dunia. Dari trend fashion, gaya rambut hingga trend makanan dan gaya hidup sehari-harian, Barat sering menjadi sumber inspirasi utama kepada masyarakat Melayu sekarang ini, terutamanya dalam kalangan remaja. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Yang pertama, menganalisis pengaruh Barat terhadap perkembangan bahasa Melayu untuk meneliti perubahan dan struktur kosakata daya bahasa Melayu disebabkan oleh budaya Barat. Yang kedua, menilai implikasi pengaruh Barat terhadap identiti budaya masyarakat Melayu untuk mengkaji bagaimana pengaruh budaya Barat telah membentuk atau mengubah nilai-nilai, kepercayaan dan tradisi masyarakat Melayu. Yang ketiga, menganalisis pengaruh media massa Barat terhadap budaya pop masyarakat Melayu untuk meneliti bagaimana media massa Barat mempengaruhi gaya hidup, trend dan pandangan dunia dalam masyarakat Melayu melalui media massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmuddin bin Muhammad Adnan. Saya akan membentangkan definisi pengaruh Barat. Terdapat beberapa pengaruh budaya Barat. Yang pertama ialah pengaruh budaya Park, di mana budaya Park ini mempunyai gaya rambut mereka yang mohawk atau mempunyai warna rambut yang berwarna-warni. Mereka juga memakai pakaian yang pelik seperti jaket kulit ataupun seluar jeans yang ketat. Bagi pandangan mereka, golongan ini seperti orang yang jahat kerana penampilan dan perwatakan memberontak mereka. Kedua ialah pengaruh black metal, di mana kumpulan black metal ini berasal dari kumpulan muzik rock, di mana muzik mereka yang sangat bingit dan pantas. Lirik lagu mereka mempunyai lirik yang kasar, lucah dan pelik. Ada sesetengah lagu mereka menolak ajaran Tuhan dan mempromosikan perkara yang buruk dan keganasan. Mereka juga menyembah syaitan dan melakukan upacara khas. Yang ketiga ialah pengaruh Hinduisme, di mana mereka ini suka melakukan kesenangan dan dalam kehidupan mereka, dan ia penting dalam hidup mereka. Ini boleh menyebabkan mereka hanya mengutamakan perkara yang menyenangkan semata-mata yang boleh menganggapkan lalai. Yang keempat ialah kumpulan skinhead, di mana mereka ini adalah sekumpulan golongan orang muda yang mencukur kepala mereka dan mempunyai gaya punk. Mereka yang dengan memakai kasut boot. Mereka ini dianggap seperti orang jahat juga kerana mereka ini melakukan keganasan dan mereka ini suka melakukan kebebasan dan menyebabkan orang ramai menganggapkan mereka ini suka memberontak dan sebagainya. Lima ialah seks bebas, di mana mereka ini melakukan hubungan seks di luar perkahwinan yang sah dan dianggap tidak sesuai oleh agama
kerajaan dan falsafah. Walau bagaimanapun, sesetengah orang masih memilih untuk melakukannya. Seks bebas boleh memberi kesan yang negatif kepada remaja. Yang terakhir sekali ialah LGBTQ. LGBTQ ialah sekumpulan orang lesbian, gay, bisexual atau transgender. Ia termasuk dengan orang yang mempersoalkan identiti mereka yang dinamakan sebagai queer, yang menjadikannya ialah LGBTQ. Definisi etika dan peradaban. Pertama ialah etika. Etika mengenai nilai-nilai prinsip dan moral dan perilaku manusia yang dianggap benar atau salah. Etika ini memberikan landasan untuk perilaku moral dan membantu individu atau masyarakat dalam membuat keputusan yang mengikut standard moral yang tertentu. Terdapat 3 pandangan etika, termasuk etika normatif yang menetapkan aturan dan prinsip-prinsip moral, etika deskriptif yang mengamati dan analisis, iaitu menganalisis perilaku moral manusia. Peradaban pula merujuk pada peningkatan kemajuan sosial, budaya, ekonomi dan suatu masyarakat. Ini termasuk perkembangan bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, agama dan sosial. Konsep peradaban sering terikat dengan proses panjang pembangunan dan evolusi masyarakat. Jadi, kedua konsep ini memiliki terkaitan kerana etika sering menjadi dasar atau panduan dalam pembentukan dan pemeliharaan peradaban. Etika juga membantu mengarahkan tindakan manusia dan memastikan bahawa pembangunan peradaban yang maju dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat. Tajuk yang ketujuh pula, pembentukan akhlak menerusi pengaruh Barat. Pembentukan akhlak di bawah pengaruh cita-cita Barat telah menjadi isu yang pelbagai dalam pelbagai perbincangan sosial dan budaya merentasi pelbagai masyarakat, termasuk masyarakat Melayu. Kesan pengaruh Barat telah menghasilkan transformasi yang ketara dalam prinsip dan etika individu, terutamanya disebabkan oleh penyebaran media masa yang meluas, kemajuan dalam teknologi dan kuasa globalisasi yang menyeluruh. Pertama sekali adalah penting untuk menyedari bahawa pengaruh Barat sering menggalakkan penggunaan nilai-nilai individualistik. Nilai-nilai ini menggalakkan individu mengutamakan kebebasan peribadi, hak individu dan kepentingan diri di atas kepentingan kolektif. Namun hal ini wajar diambil kira bahawa nilai sebegini selalunya boleh bertembung dengan nilai tradisi yang dipegang dalam pelbagai budaya seperti masyarakat Melayu. Dalam masyarakat ini, nilai seperti kesopanan, hormat menghormati dan keprihatinan terhadap masyarakat diutamakan. Tambahan pula kemasukan pengaruh Barat melahirkan banyak idea baru yang berkaitan dengan jantina, seksualiti dan norma masyarakat yang menyimpang dengan ketara daripada adat resam tempatan yang telah lama wujud. Ambil contoh tanggapan kesaksamaan jantina dan advokasi hak LGBT yang disebarkan oleh Barat, yang sering bercanggah dengan prinsip konservatif yang tertanam dalam masyarakat Melayu, lantas mewujudkan lanskap ideologi yang tidak serasi. Sebaliknya, kesan pengaruh Barat melangkaui aspek negatif sahaja. Ia juga memperkenalkan idea berfaedah seperti prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan ideologi liberal. Konsep ini mewujudkan persekitaran yang menggalakkan dialog terbuka, kebebasan untuk menyatakan diri dan kesedaran yang dipertingkatkan tentang hak individu. Selain itu, pengaruh Barat secara tidak langsung meluaskan perspektif masyarakat tentang moral dan etika. Akibatnya, ia menawarkan peluang untuk introspeksi dalam mengenai nilai-nilai yang dijunjung tinggi, membolehkan penggunaan nilai-nilai yang relevan dan positif. Nilai budaya tempatan memainkan peranan penting dalam membentuk kompas moral seseorang individu. Nilai-nilai ini sangat tertanam dalam fabrik sosial masyarakat
dan ia menyediakan rangka kerja untuk memahami perkara yang dianggap betul dan salah dalam konteks budaya tertentu itu. Norma dan tradisi budaya sering menjadi prinsip panduan yang membantu individu mengemudi proses membuat keputusan moral mereka. Saya akan menerangkan tentang pengaruh barat dan impak negatif menurut Islam. Yang pertama, pengaruh budaya dan moral. Islam mengkritik aspek-aspek tertentu dari budaya barat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti memakai pakaian yang bebas, perubahan nilai moral, atau gaya hidup yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, kebimbangan kehilangan jati diri dan nilai tradisional. Kebimbangan di dalam kalangan umat Islam iaitu mempengaruhi barat dapat menyebabkan kehilangan identiti dan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat Islam. Pengaruh ini seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap pemeliharaan nilai-nilai keislaman yang kuat. Yang ketiga, kritik terhadap aspek sosial dan politikal. Pandangan Islam mengkritik barat kerana pandangan politikalnya terutama dalam konteks campur tangan barat di negara-negara Islam dan dasar dianggap merugikan di dalam dunia Islam. Hai, nama saya Ruth Umang Ama. Hari ini saya akan menjelaskan pengaruh barat dan impak negatif dari aspek individu. Yang pertama ialah tingkah laku yang merosakkan. Individu yang tidak stabil dari segi emosi mungkin terdedah kepada perubahan mood yang drastis yang boleh menjejaskan perhubungan dan prestasi kerja. Selain itu, sesetengah individu mungkin mempunyai kecenderungan untuk bertindak secara agresif, sama ada secara lisan atau fizikal yang boleh membahayakan orang di sekeliling mereka. Yang kedua ialah ketidakupayaan untuk menyesuaikan diri. Sesetengah individu mungkin mengalami kesukaran menyesuaikan diri dengan perubahan dan mempunyai kecenderungan untuk menjadi tegar dalam pemikiran dan tindakan mereka. Selain itu juga, sesetengah orang mungkin mengalami kesukaran menerima atau menyesuaikan diri dengan perubahan yang boleh menghalang perkembangan pribadi dan profesional. Yang ketiga ialah gangguan mental. Gangguan mental seperti kemurungan dalam kebimbangan boleh memberi kesan kepada kesejahteraan keseluruhan individu, termasuk prestasi kerja dan perhubungan sosial. Sesetengah individu mungkin mengalami kesukaran untuk berinteraksi dan berkomunikasi kerana gangguan personaliti tertentu. Dan yang keempat, kurang tanggungjawab. Sesetengah individu mungkin cenderung untuk menanggungkan kerja atau tanggungjawab mereka yang boleh memberi kesan negatif terhadap pencapaian matlamat dan sasaran. Orang yang tidak bertanggungjawab terhadap tindakan dan keputusan mereka boleh menimbulkan masalah dalam persekitaran kerja dan sosial. Yang kelima, ketidakupayaan untuk berkomunikasi. Individu yang kurang kemahiran berkomunikasi mungkin sukar untuk menyampaikan fikiran dan idea mereka dengan berkesan, yang boleh menyebabkan kekeliruan dan konflik. Sesetengah individu mungkin cenderung untuk mengasingkan diri daripada persekitaran sosial mereka, yang boleh mengurangkan sokongan sosial dan kesejahteraan emosi. Yang keenam, sikap negatif. Sikap premis terhadap kehidupan yang bekerja boleh menghalang kemajuan dan motivasi untuk mencapai matlamat. Individu yang terlalu
terlalu mengkritik dirinya dan orang lain boleh menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan di sekelilingnya. Pengaruh barat dan impak negatif dari aspek masyarakat. Yang pertama ialah diskriminasi dan ketaksamaan. Komuniti yang terlibat dalam tingkah laku diskriminasi berdasarkan kaum dan atau etnik boleh mewujudkan ketidaksamaan, ketegangan, dan konflik sosial. Selain itu, norma dalam nilai masyarakat yang menyokong diskriminasi jantina boleh membahayakan wanita dan membawa kepada ketidaksamaan dalam peluang dan hak. Yang kedua, ketidakadilan sosial. Struktur sosial yang mewujudkan ketidaksamaan politik, ketidaksamaan ekonomi boleh membawa kepada ketidaksamaan sosial dengan kumpulan tertentu mengalami kemiskinan manakala yang lain menjadi sangat kaya. Selain itu juga, masyarakat yang tidak menyediakan akses yang sama kepada pendidikan dan perkhidmatan kesehatan boleh mewujudkan ketidaksamaan dalam peluang dan kesejahteraan. Dan yang ketiga, budaya keganasan dan jenayah. Masyarakat yang mempercayai atau mengaburkan norma keganasan boleh menimbulkan tingkah laku ganas dan jenayah. Oleh itu juga, jurang dalam sistem keselamatan masyarakat boleh menyebabkan peningkatan kadar jenayah. Yang keempat, ketidakadilan politik. Masyarakat yang mengalami rasuah dan salah guna kuasa boleh mengalami ketidakstabilan politik dan menjejaskan kepercayaan orang ramai. Masyarakat yang tidak mematuhi prinsip demokrasi boleh mengakibatkan kerajaan authoritarian dan pencabulan hak asasi manusia. Yang kelima, pengasingan sosial dan stigma. Masyarakat yang cenderung untuk menstigma kumpulan minoriti boleh mewujudkan pengasingan sosial dan menghadkan peluang mereka. Tindakan diskriminasi terhadap kumpulan yang dianggap marginal atau berbeza boleh membahayakan kehidupan seharian mereka. Yang keenam, yaitu yang terakhir, kelakuan pematuan yang memudaratkan. Masyarakat yang menyokong atau membenarkan tingkah laku berbahaya seperti penggunaan dada atau keganasan rumah tangga boleh memberi kesan negatif kepada individu dan keluarga. Pengaruh barat di pelbagai negara boleh memberi impak yang kompleks. Terdapat beberapa kesan positif seperti perkembangan teknologi, pendidikan dan nilai-nilai demokrasi. Walau bagaimanapun, terdapat juga kesan negatif yang perlu diambil perhatian. Salah satu kesan negatif yang mungkin timbul adalah dominasi budaya barat yang boleh menggeser atau malah menghilangkan nilai-nilai tempatan atau tradisional dalam suatu masyarakat. Ini boleh memicu kebimbangan akan kehilangan identiti, budaya dan kebahagiaan. Selain itu, terkadang terdapat kebimbangan mengenai hegemoni politik atau ekonomi di mana-mana negara barat memiliki pengaruh besar yang boleh mempengaruhi keputusan politik dan ekonomi di negara-negara lain, yang boleh merugikan kemandirian atau kepentingan tempatan, keperluan untuk mengekalkan keseimbangan antara nilai-nilai global dan tempatan juga mempertimbangkan satu hal yang penting. Walaupun globalisasi membawa inovasi dan pertukaran budaya yang positif, penting bagi suatu negara untuk tetap mempertahankan identitinya sendiri tanpa kehilangan akar budaya yang penting bagi berterusan sosial dan sejarahnya. Sebagai contoh, kesan negatif daripada pengaruh barat dapat dilihat dalam industri makanan segera
dan gaya hidup yang menyumbang kepada masalah kesihatan seperti obesiti. Demikian juga terkadang dasar politik atau ekonomi barat boleh mencipta ketidakstabilan di beberapa negara, seperti campur tangan ketenteraan atau tekanan politik yang boleh merosakkan kedaulatan negara-negara tersebut. Walau bagaimanapun, penting juga untuk diingatkan bahawa kesan ini tidak selalu seragam di setiap negara atau budaya. Terdapat variasi besar dalam bagaimana pengaruh barat dirasai dan diterima di pelbagai tempat di seluruh negara. Cabaran pengaruh barat dalam pembentukan akhlak yang pertama ialah individualisme yang berlebihan. Nilai kuat individualisme di barat boleh bercanggah dengan nilai kolektivisme dan kebersamaan yang dipegang oleh sesetengah masyarakat. Yang kedua, perubahan dalam nilai tradisional. Pengaruh barat sering membawa perubahan dalam nilai tradisional dalam sesetengah masyarakat seperti nilai keluarga dan agama. Yang ketiga, kekurangan nilai moral. Kewujudan perbezaan dalam pertimbangan moral dan etika antara budaya barat atau budaya tempatan boleh mewujudkan konflik nilai dan moral. Keempat, kepenggunaan dan materialisme. Budaya pengguna yang sering dikenal pasti dengan barat boleh mencetuskan nilai materialistik yang boleh merosakkan nilai rohani dan sosial yang lebih tradisional. Yang kelima, pengaruh media massa. Media massa barat boleh membawa nilai dan norma yang mungkin bercanggah dengan nilai tempatan. Yang keenam, kebergantungan kepada teknologi. Penggunaan teknologi barat moden seperti media sosial boleh mewujudkan terlalu bergantung dan mengalihkan perhatian kepada nilai yang lebih besar. Yang ketujuh, liberalisme moral. Nilai-nilai moral yang dipegang teguh oleh masyarakat yang lebih konservatif atau berasaskan kepercayaan. Yang ke-8, dratis identity. Pengaruh barat boleh mewujudkan dratis identity dalam masyarakat yang cuba menimbangi nilai tradisional dan dengan nilai moden. Kesan pengaruh barat dalam pembentukan akhlak. Apa yang kita dapat saksikan pada ayat yang sebelum ini, kesan pengaruh barat memberi banyak kesan yang negatif berbanding kesan yang positif. Antaranya ialah keruntuhan akhlak, di mana terungkainya ikatan akhlak dengan Allah seperti penyakit daripada kegiatan seks sesama jenis, seks bebas yang berleluasa dan kes perguguran haram serta pembuangan bayi dan juga perkahwinan sesama jenis. Selain itu, kemusnahan keluarga seperti kes penceraian yang berleluasa akibat tiada perasaan kasih sayang terhadap sesebuah pasangan, kes melahirkan anak luar nikah dan kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Lebih mengejutkan adalah golongan perkahwinan sesama jantina dan juga golongan yang menentang konsep bernikah di mana mereka tidak bernikah tetapi duduk satu rumah. Keperluan etika Islam dalam penggunaan pengaruh barat. Yang pertama ialah kebebasan beragama dan toleransi. Islam mengajarkan toleransi terhadap perbezaan keyakinan. Dalam menggunakan pengaruh barat, pentingnya untuk memahami dan menghormati kebebasan beragama serta nilai-nilai yang berbeda dari budaya tersebut tanpa mengganggu keyakinan atau prinsip-prinsip agama Islam sendiri. Yang kedua, keadilan dan keseimbangan. Dalam mengambil pengaruh dari barat, prinsip keadilan dan keseimbangan sangat penting dalam konteks Islam. Yang ketiga, pemeliharaan identitas keislaman. Menggunakan pengaruh barat seharusnya tidak menyebabkan seseorang kehilangan identitas keislamannya. Yang keempat, kemajuan dan pembelajaran. Sikap terbuka terhadap kemajuan dan ilmu pengetahuan adalah sebagai dari ajaran Islam. Yang kelima, bertindak dengan
kesadaran, dan pertimbangan. Setiap tindakan atau pengaruh yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik. Yang keenam yaitu yang terakhir, kesadaran terhadap pengaruh negatif. Menjadi muslim yang lebih baik berarti menutup diri dari pengaruh luar. Sebaliknya, hal itu tentang bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut dengan bijaksana, mempertimbangkan nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip yang diberi oleh ajaran Islam. Kesimpulannya, pengaruh Barat terhadap etika dan tamadun dalam masyarakat Melayu menciptakan perubahan dan tentangan yang kompleks. Beberapa orang mungkin melihat pengaruh Barat ini sebagai peluang, tetapi sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai tentangan ataupun ancaman terhadap identiti dan nilai-nilai mereka. Daripada pandangan yang positif, modernisasi dan kemajuan dalam bidang teknologi, pendidikan dan ekonomi yang dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat kita. Manakala nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, kesejahteraan jantina dan keadilan dapat memberikan landasan untuk pembangunan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dari pandangan negatif pula, identiti budaya boleh hancur akibat Barat dianggap sebagai ancaman terhadap identiti budaya Melayu dan ada yang bertentangan dengan agama. Selain itu, ketidakseimbangan modernisasi yang cepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi, menciptakan kesenjangan antara kelompok masyarakat. Oleh itu, dengan menyedari kompleksiti kesan tersebut, ia penting bagi masyarakat kita untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dihargai dan pada saat yang sama menerima pakai elemen-elemen yang positif terhadap modernisasi tanpa menghala ke arah kesesatan. Kita juga perlu memahami bahawa setiap budaya memiliki potensi untuk menyumbang dalam keagamaan dunia dapat membantu menciptakan masyarakat yang terbuka, inklusif dan dinamik. Terima kasih.